Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bulan Ramadan sudah amat-amat hampir bakal menjelma untuk kita sambut pada kali ini. Terlebih dahulu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Biro Dakwah Surau Cahaya SPK. Apa khabar semua ahli qariah sekalian? Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan diberikan segala kemudahan dalam urusan hidup kita. Kita sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian wabak COVID-19 yang melanda seluruh negara dan bahkan ianya melanda seluruh dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mohon minta ampun kepada Allah dalam keadaan yang begitu sekali amat sekali mencabar. Di dalam masa yang sama kita akan menghadapi pula kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. Untuk itu marilah bersama-sama terlebih dahulu kita menginsafi diri kita. Kita inginkan menjadi seorang insan yang terbaik dalam kesempatan untuk kita menyambut bulan Ramadan pada kali ini. Bayangkan sudah ada orang-orang daripada kalangan yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Mereka telah pergi mendahului kita. Bagaimanakah pula kita? Jika sekiranya kita berkesempatan, maka kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Maka pada kali ini kita akan bersama-sama dalam siri yang telah pun dipersetujui bersama oleh pihak Biro Dakwah Surau Cahaya SPK, di mana saya akan memulai dengan siri yang pertama, program Ihya Ramadan dengan bertajuk Ahlan wa Sahlan ya Ramadan, ataupun dalam bahasa Melayunya ialah Selamat datang wahai bulan Ramadan. Untuk pertama sekali kita lihat bagaimanakah ada beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyambut ketibaan dan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak ini dengan memohon, meminta, berdoa kepada Allah. Meminta apa? Meminta berkat, meminta diberikan keselamatan, meminta diberi pertambahan iman, kerana kita akan menempuhi hari-hari yang cukup amat mencabar. Walaupun kita dah pernah puasa dah sebelum ni, bukan ini kali pertama ya. Mungkin ada anak-anak lah agaknya kot. Antaranya kita boleh lihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW, iaitu antaranya kalangan para salafus soleh. Mereka mendoakan, antaranya ialah Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, iaitu Imam Abu An-Nu'aim dalam Al-Asbahani dalam Hilyah Al-Awliya, menyebut maknanya ialah, Ya Allah, sejahterakanlah aku sehingga datangnya Ramadan. Alhamdulillah, tak berapa lama lagi kita bakal nak masuk bulan Ramadan. Dan apabila kita dah dapat masuk ke dalam bulan Ramadan yang bakal diumumkan nanti, sejahterakanlah Ramadan tersebut bagiku ya Allah, dan terimalah dariku ibadat pada bulan itu. Masya Allah, kita selama ini memang dalam beramal ibadat pun yang kita tidak boleh nafikan antaranya solat sembahyang fardu 5 waktu. Tetapi perkara yang sedang kita sebut dan perkatakan ini, ianya datang bukanlah setiap hari, bukan setiap minggu, dan bukan juga datang setiap bulan. Ia datang setahun sekali. Jadi kalau hari raya dikatakan apa? Setahun hanya sekali, salah tu. Kalau setahun raya 2 kali, ya. Yang dikatakan setahun hanya sekali itu ialah berpuasa wajib di dalam sebuah bulan yang bernama bulan Ramadan. Jadi bagaimanakah
saya dan kita semua yang mengikuti program ini untuk kita jelmakan, untuk kita tunjukkan sikap kita. Yang pertama sekali, marilah kita merasai kegembiraan dalam nak menyambut bulan Ramadan yang bakal menjelma dengan tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang amat besar, yang amat banyak, lumayan sekali. Ini bagi orang yang beriman, orang yang suka beramal. Masya Allah. Bagi ahli fasik, orang yang tak suka beramal ibadat, ini satu benda yang amat menyeksakan. Bagi orang-orang munafik, mereka ni jadi resah gelisah. Macam orang cari satu benda tak jumpa. Buntu. Macam mana sekarang ini diperintahkan kepada kita apa? PKP. Perintah kawalan pergerakan. Resah gelisah. Tak boleh nak pergi ke sana kemari. Padahal itu adalah tujuan untuk memberi suatu kebaikan kepada kita sesama kita. Dalam kita memutuskan rangkaian daripada orang-orang yang membawa penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada orang tak tahan. Nanti akan masuk bulan Ramadan, lagi kita tak boleh tahan. Kita lihat dahulu bagaimanakah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Imam Ibn Khuzaimah juga menyebut dalam sahihnya. Walaupun sanadnya ada dikatakan kategorinya dhaif, namun para ulama menganjurkan dalam bentuk pengamalan. Bagaimanakah bunyi hadis ini? Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala naungkan kepada kamu dengan berlabuhnya bulan Ramadan ini dengan Rasulullah SAW bersumpah. Masya Allah. Allah diberitahu oleh Nabi SAW di mana kehadiran dan kedatangan bulan Ramadan itu, iaitu apabila diisytiharkan nanti ada suatu payungan, ada satu penjagaan dan pemeliharaan Allah, sehingga Rasulullah bersumpah. Apa sumpah Rasulullah? Maksudnya kalau sumpah Nabi ini perkara penting. Ini perkara amat-amat tidak boleh dibuat main-main. Iaitu apa kata baginda? Tiadalah berlalu ke atas orang Islam bulan yang lebih baik bagi mereka daripada bulan Ramadan. Kita ada berapa bulan? 12 bulan banyak. Daripada bulan Muharram, kita nak berjumpa bulan Ramadan ni mengambil satu tempoh masa yang amat lama. Berapa lama? Ini adalah bulan yang ke-9. Itu. Bukanlah bulan-bulan yang lain itu tiada bahagian-bahagiannya, tetapi ada bahagian-bahagian masing-masing. Dari sudut ganjaran dan juga amalan, kelebihan yang ada terdapat di dalamnya. Tetapi berbeza dengan bulan Ramadan sebagaimana yang disumpah, ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW itu tadi. Dan tidaklah kepada seorang munafik itu lebih teruk daripada bulan Ramadan. Masya Allah. Tengok orang Islam tapi tak menunjukkan sikap, keinginan, kemahuannya untuk melaksanakan titah perintah Allah. Dia tak suka beramal, dia tak suka nak beribadah. Datang bulan yang begitu sekali amat hebat seperti Ramadan ni pun dia tak ambil kisah. Dia anggap macam satu bulan nak dera dia, nak seksa dia. Na'udzubillah. Nabi kata apa lagi? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menulis pahala ganjarannya sebelum menjelmanya bulan Ramadan tersebut ini lagi. Ini bermakna seolah-olah Rasulullah nak bagi tahu kedatangan bulan Ramadan sudah pun ada dalam pandangan Allah, sudah pun ada dalam pengetahuan Allah untuk nak memberi sebagai suatu peringatan kepada kita sama kita. Dan juga bulan ini Allah Subhanahu Wa Taala menulis dosa-dosa serta kehinaan sebelum masuknya bulan Ramadan. Untuk itu, sebagai pengakhiran kepada pertemuan kita ini, sebagai kesimpulan daripada pelajaran kita, iaitu ada beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama sekali ialah
marilah kita memperbaiki niat kita. Niat kita, ya Allah, ya Tuhan, mudah-mudahan Ramadan yang akan aku lalui pada kali ini adalah Ramadan yang terbaik sekali. Yang keduanya, kita hendaklah apabila dapat masuk ke dalam bulan Ramadan, sukalah menjadi orang yang suka berdoa. Apakah antara doa yang sentiasa dikongsikan kepada kita? Itulah yang tidak lain dan tidak bukan setiap kali selepas solat sembahyang fardu, solat sembahyang sunat, dan kita nanti nak bersolat sembahyang tarawih, sukalah berdoa apa kiranya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon minta kepada Engkau agar dapat keredaan Engkau dan juga dapat masuk syurga Engkau. Wahai Allah, aku mohon minta lindung kepada Engkau daripada menjadi bahan bakar api neraka. Wal iyaz billahi min zalik. Dan yang terakhir sekali, di dalam bulan Ramadan ini kita mengambil kesempatan untuk memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Saya rasa cukup sekadar itu dahulu untuk siri yang pertama ini sebagai pengenalan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. InsyaAllah kita akan berjumpa pada siri yang kedua pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.